walaupun cerai mati ke cerai hidup ke, sampai bila-bila dia tetap jadi mentua kita yang orang kata mahram, muabbad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tok Bilal, Tok Siak, yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai masjid, para tuan guru, asatizah, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan limpah dan kurnia inayah izin Allah Ta'ala, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah dan diberikan peluang oleh Allah untuk kembali bertaubat atas dosa yang pernah kita lakukan. Alhamdulillah, insya-Allah malam ini seperti biasa kita sambung pengajian mudzakarah kitab Muhimmah ini, muka surat yang keempat, baris yang ketiga dari bawah, maka mendahulukan tu kan. Ayo, betul tak? Betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata Tuan Musannif, maka mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hak segala suami atas segala perempuan, atas tiap-tiap hak, hingga mendahulukan ia Rasulullah itu atas hak dua ibu bapa. Ini sambungan. Masih lagi menceritakan betapa besarnya hak suami ke atas isteri. Orang perempuan kena tahu. Kalau dia tak tahu, dia hanya rasa bila menikah tu suami aku, hanya semata-mata itu, maka tak pelik kalau dia nak sikit-sikit nak lawan suami, sikit-sikit tunjuk sikit-sikit derhaka kepada suami, sebab dia tak tahu hak suami ke atas dia tu lagu mana kan. Maka dalam ni Tuan Musannif ceritakan lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah mendahulukan hak segala suami atas segala perempuan, iaitu isteri itulah, atas tiap-tiap hak. Rasulullah ni bila sebut kata suami dengan isteri, maka Rasulullah mendahulukan hak suami ke atas isteri ini melebihi segala hak yang ada di atas muka bumi ini selain Allah dan Rasul. Hingga, nampak? Sehingga kan mendahulukan ia Rasulullah itu atas hak dua ibu bapa. Yang kata tingginya, dahulunya, mendahulukan ni maksudnya mengutamakan. Rasulullah ini mengutamakan hak suami ni, hak kata besarnya ni kena utamakan ni, sehingga kan
Rasulullah mengutamakan hak suami ni berbanding hak dua ibu bapa ke atas anak dia sendiri. Saya cerita dah sebelum ni kan. Masa sebelum nikah, ibu bapa dia lah segala-galanya. Tapi bila kata selesai akad nikah tu, maka suami itulah segala-galanya, sehingga Rasulullah mengutamakan. Bila sebut kata mengutamakan, bukan bermaksud kena buang tepi tu. Hak dua ibu bapa tu kena buang tepi tu, tak. Tapi lebih mendahulukan. Saya buat misal sebelum ni, banyak dah saya sebut kan. Bila bertembung dua perintah, bertembung dua hajat, keinginan, maka ketika itu kita nak dahulukan hak siapa? Saya sebut kata apa? Kalau kata suami kata kita keluarlah dari rumah, kita ada rumah dah kan. Kita duduk di rumah asing lah. Tiba-tiba mak si perempuan ni, mak mentua dia tak beri keluar. Dia kata kalau mu keluar ikut suami, mu telah sakiti hati mak tu dia. Mana boleh lagu tu? Walaupun kita kata akan mengguriskan hati mak kita, sebab mak tu nak anak duduk dengan dia walaupun dah bersuami, memang mengguriskan. Tetapi dari segi hukum syarak, benda itu tidak terpakai kerana anak sudah bernikah. Bukannya anak dara dia ke duduk dengan dia ke, bukan. Tapi dah berkahwin. Maka bila dah kahwin ni kena ikut suami. Kan tak adanya kata mu telah melukakan hati mak sampai hati. Tak boleh main ayat tu. Kena ikut suami lah. Kalau betul-betul nak anak sampai ketua jaga dia, tak usah bagi nikah. Tu dah cara dia. Seperti barang yang datang ia. Barang yang maksudnya ceritalah ni. Ada pula satu lagi kisah nak menceritakan betapa besarnya hak hak suami atas isteri ni. Datang ia barang tu, cerita tu daripada apa? Kalau tengok dalam kitab tu dia tulis terghaib kan. La ala sawa, bukan terghaib tetapi terghib. Kalau dalam kitab Tok Guru ajar, kalau tersalah cetak, bukan salah tuan musannif, tapi kadang-kadang tersalah cetak. Cara dia macam mana kita nak buat? Kita bulat dekat perkataan yang silap tu, kemudian kita buh kat tepi tu, yang ruang kosong tu buat bulat, tengah tu kita tulis hak betul. Targhib. Rim ya ba. Targhib, bukan terghaib. Kalau dia tulis kat sini terghaib kan. La ala sawab, mudah-mudahan betulnya terghib. Itu adab dengan kitab. Maksudnya buat bulat dekat perkataan yang boleh jadi salah tu. Jangan pangkah. Ada orang dia kata silap, dia garis. Sebab tu dengan kitab pun kita nak jaga adab tu, jangan buat lebih kurang. Sampai terah tu ulama kita ajar macam mana kalau kata tersalah cetak, nak buat macam mana. Kena buat beza. Takut esok ni kok nak baca salah pula kan. Murad kehendak musannif tu tak betul. Kita takut gitu. Baik. Datang ia barang cerita tu daripada terghib. Terghib bukan terghaib. Kalau baca di situ terghaib. Terghib pada mereka itu perempuan, bagi hak dua ibu bapa dan zaujah. Okey, baik. Terghib ni maksud dia apa? Dia maksudnya cerita kisah ni, satu kisah ni dia nak bawa main satu kisah yang memberikan galakan, menggalakkan, menggemarkan, ataupun nak bagi semangat kepada orang yang mendengar cerita ni. Tu targhib. Sebab tu ada nama kitab hadis, nama dia Targhib wa Tarhib kan. Jadi cerita ni nak bagi semangat kepada si isteri ni, betapa besarnya, bagaimana nak ceritakan kata besarnya hak suami ke atas isteri ni. Dia bawa main cerita ni. Pada mereka itu perempuan, bagi hak dua ibu bapa dan zaujah. Zaujah kat situ maksud dia
tanggungjawab seorang isteri. Nak cerita, nak bagi tahu macam mana yang kata hak ibu bapa dan tanggungjawab seorang isteri tu lagu mana. Atas barang yang dicitrakan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ni ada kisah dia, bahawa sesungguhnya ia Sayyidina Umar tu keluar serta sahabatnya. Ni ada satu kisah bagaimana Sayyidina Umar satu ketika, satu waktu itu dia keluar meronda-ronda lah serta sahabatnya, maksudnya bersama dengan para sahabat yang lain. Adalah berapa orang hak duk follow dia kan, hak ikut dia. Maka melihat seorang perempuan menanggung ia perempuan akan seorang yang tua. Ketika mana duk berjalan-jalan, duk meronda di kampung, di kota Madinah. Sebab Sayyidina Umar masa ni khalifah. Ini kisah Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah. Dia tugas dia memang, Sayyidina Umar ni dia terkenal, dia suka meronda, maksudnya turun padang. Kadang-kadang dia tak beritahu pun. Sebab tu ada kisah bagaimana dia dengar kisah dua beranak hak pasal kes susu tu kan. Nak jual susu, nak bagi banyak susu tu campur dengan air, jadi cerai lah. Kan? Anak dia tegak lah, tak boleh buat macam ni mak. Tu ada kisah dia kan. Sayyidina Umar dia dengar lah, sebab apa berjalan, dengar di rumah rakyat dia. Sayyidina Umar ni walaupun dia, kalau bahasa kita kata pongoh lah, bahasa kampung sebut kata pongoh, maksudnya dia ni pantang ni, kira nak pancung lah. Kalau ada orang yang menyakiti Nabi, yang buat salah dengan Nabi, dia kira nak bawa kelak pedang nak pancung lah. Tapi Sayyidina Umar ni dia terkenal dengan orang yang zuhud, sehingga kan dia tidak ada istana lah. Sebab apa? Khalifah ni, bila sebut nama khalifah ni, apa maksud dia? Raja lah, ataupun kita kata presiden lah. Presiden satu-satu negara tapi tak ada istana. Dia nak lenah kat mana ikut suka dia. Ada seorang utusan Rom ketika dia main, dia nak jumpa dengan Sayyidina Umar. Sahabat Nabi ni bawa lah utusan Rom ni, bawa jumpa. Sayyidina Umar tengah duk menyenggeng, tidur, duk berbaring. Tepi tu biasa, contoh macam di kaki lima masjid kita duk ramai-ramai, kadang tu duk menyembang Sayyidina Umar duk baring tepi tu lah. Terkejut utusan Rom tengok, takkan khalifah yang besar. Dunia Islam ketika zaman Sayyidina Umar ni kira besar dah lah, walaupun tak menyeluruh lagi, tak luas lagi kawasan dia tu, tapi kira besar lah Sayyidina Umar ni. Tapi dia punya kedudukan dia duk baring tepi tu. Kita hari ni kan jangan duk harap lah, jalan pun ada orang tukang payung kan. Turun padang ni pun ada tukang payung kan. Tujuh beza tu. Baik, habis. Maka dia pun keluar, dia kata apa? Melihat seorang perempuan menanggung ia perempuan tu akan seorang yang tua. Maksudnya apa? Tua kat sini bapa dia. Dia tengok ada seorang perempuan menanggung, maksudnya kita kata gendong lah. Gendong belakang ni. Seorang yang tua, iaitu bapa dia, di atas belakangnya, belakang perempuan tu. Sayyidina Umar nampak dia duk berjalan, duk tanggung. Dia nampak orang perempuan ni duk gendong seorang lelaki tua di belakang dia. Maka berkata oleh Sayyidina Umar, apa yang kepayahan ini? Apa yang kepayahan ini? Sayyidina Umar bila nampak benda tu, dia tegur perempuan ni. Gena nampak teruk sangat ni, kan bahasa kita lah. Apa kepayahan ini? Gena nampak teruk sangat ni. Maka menjawab perempuan itu, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin. Tu kata khalifah. Sayyidina Umar ketiga ni khalifah, Amirul Mukminin, gelaran bagi khalifah Islam ketika itu, selepas daripada Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, khalifah Amirul Mukminin. Jadi sahabat Nabi ketika itu
Dia akan panggil khalifah dengan gelaran ya Amiral Mukminin. Wahai Amir, ketua seluruh orang mukmin ketika itu. Tu gelaran. Kalau sekarang ni presiden, contohnya gelaran presiden, As-Sayyidur Rais, tu. Mr. President, kalau orang putih sebut Mr. President, kalau Arab sebut Sayyidur Rais. Kalau kita yang amat berhormat lah, itulah gelaran dia lebih kurang. Gelaran hormat. Tinggi lah. Bila gelaran Amirul Mukminin, tinggi. Sebab dalam hadis dia ada gelaran Amirul Mukminin fil hadis. Ulama-ulama hadis yang mendapat gelaran Amirul Mukminin fil hadis, itu satu kedudukan yang sangat tinggi, macam Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah. Tu Amirul Mukminin. Sebab kita dengar gelaran muhaddis, musnid, muhaddis, hafiz, hakim, hujjah. Antara hak paling tinggi Amirul Mukminin fil hadis. Hak tu hafal hadis beratus-ratus ribu. Kita an abi pun tak lepas-lepas kan. Itu beza kita lah. Ini gelaran dia panggil. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bahawa sungguhnya ia bapakku. Hakmu nampak tu, hak aku duk gendong belakang aku ni, bapakku, dia kata. Dia kata macam tu. Dan sungguhnya jadilah ia bapakku tu seperti kanak-kanak, ingin ia bapakku pada tiap-tiap suatu saat. Pak dia ni, hak orang tua ni, hak yang orang perempuan gendong ni, pak dia ni jadi seperti mana? Kanak-kanak. Maksudnya apa? Pak dia ni nyanyok dah, tua sangat lah, nyanyok. Pak dia ni nyanyok. Ingin ia bapakku, dia kata pada tiap-tiap suatu saat. Saat ni boleh kita juga kata masa lah. Pada suatu masa, tiap-tiap suatu masa tu. Dan satu saat berkehendak ia bapakku tu kepada bermain tanah. Dia ceritalah bila dah Saidina Umar tanya lagu tu, gena nampak teruk sangat ni, lepas tu dia cerita, hak aku duk gendong ni pak aku, dia ni dia kata lah ni jadi serupa kanak-kanak. Tiap-tiap masa ada je. Dia nak benda-benda tu ada lah. Tiap-tiap masa tu ada lah, dia kata. Dan satu saat dia kata berkehendak bapak aku ni kepada bermain tanah. Serupa budak-budak. Kan? Orang tua kalau dah nyanyok dia gitu. Sebab tu Rasulullah minta doa, ya Allah, jadilah orang tua yang tidak nyanyok. Tua memang tua lah. Kita ni akan tua. Panjang umur, tua lah. Tetapi Rasulullah minta supaya jangan jadi nyanyok. Sebab bila jadi nyanyok, dia dah macam budak-budak yang budak-budak lebih bawah daripada mumayyiz lagi. Kadang-kadang budak mumayyiz ni nampak dah dia cerdik, umur tadika, darjah 1, darjah 2 tu kan, budak mumayyiz kan, yang belum aqil baligh, mumayyiz. Nampak dah, tapi hak ni bawah lagi. Sebab apa? Kadang-kadang tekah-tekah dia berasa nak main tanah, dia main tanah. Macam budak-budak. Sebab tu kita kalau minta doa supaya jangan bagi jadi nyanyok kalau kita umur panjang. Banyakkan berzikir, baca Quran, berselawat, beramal. InsyaAllah Allah Ta'ala akan pelihara daripada nyanyok. Tu. Berkehendak ia bermain tanah seperti bermain kanak-kanak yang kecil. Kita ada anak kan? Tengok sendiri macam mana anak-anak kalau nak main tanah. Orang kata apa, kalau dia nak main, nak main lah. Dia nak teriak, dia nak berguling pun di situlah juga kan. Dan sekali pula minta ia bapakku tu akan makan. Ada waktu dia tekah-tekah, dia kata, mari dia berasa kata, dia kata minta pak aku ni, dia kata minta makanan. Dan sekali pula meminta ia bapakku ini akan minuman. Serupa budak-budak. Time berasa nak makan, dia minta makanan. Time berasa nak minum, dia minta minuman. Maka tiap-tiap raib aku daripadanya, maksudnya tiap-tiap aku ni tak ada depan mata dia itu, memanggil-manggil.
Memanggil-manggil ia bapakku itu akan daku dengan tangis. Bila tengok anak dia tak ada depan mata, yalah duduk di depan, anak duduk pergi dapur ke, masuk bilik ke, tak nampak depan dia, dia akan menangis-nangis. Dia panggil anak dia tu sambil menangis-nangis. Macam budak-budak pantang lepas mak pergi jauh sikit ke, kira nak berdepek je. Nak berdepek dengan mak, nak merak dengan mak ya. Bila pergi jauh sikit ke, menangis. Serupa tu lah dia ni, pak dia ni. Maka aku tanggung akan dia bapakku itu di atas belakangku, di mana tempat berkeliling aku, hingga apabila ingin ia bapakku akan suatu, nescaya aku beri akan dia. Sebab tu dia kena belakang tu. Sebab apa? Sebab pak dia ni memang tak boleh kena tinggal sikit. Tinggal sikit teriak, tinggal sikit panggil sambil teriak. Maka dengan sebab tu dia kata aku tanggung, ataupun bahasa kita gendong belakang tu. Di mana-mana tempat yang berkeliling, maksudnya di mana-mana tempat pun aku pergi siram pokok ke, buah sapah ke, kemah rumah ke, dia kata berkeliling, maksudnya di mana-mana tempat aku pergi, dia kata aku hingga apabila ingin ia bapa aku ini akan suatu, nescaya aku beri akan dia. So sampai terah tu dia jaga pak dia nyanyak sampai terah tu. Dia tak boleh dah nak urus diri sendiri. Kalau kata jenis ni, dia kecing pun dia mula kecing ikut dan dia kan. Kalau kata berak ikut dan dia, sebab dia nyanyak dah, dia dah tak ingat apa dah. Macam budak-budak, maksudnya dia kembali kepada budak-budak balik, orang nyanyak ni. Dan jikalau tiada dapat, maka aku beri akan dia suatu benda. Demikian lagi kalau kata tak dapat, pak dia tak dapat apa yang nak diberikan tu, apa yang diminta tu tak dapat, dia kata demikian lagi. Maksudnya demikian lagi ni apa dah? Beginilah keadaan perempuan tu dengan bapa dia ni tiap-tiap hari. Begitulah dia kata. Dan jikalau tiada dapat, maka aku beri akan dia suatu benda, demikian lagi. Begitulah kehidupan seharian dia dengan pak dia, macam tu lah. Maka ajaiblah oleh Sayyiduna Umar. Sayyidina Umar bila tengok keadaan perempuan tu dengan susah payah dia jaga, kita dia, saya ni bukan nak cakap pandai lah sebab muda lagi, hak abang-abang, pakcik-pakcik, hak dah hak biasa belamak kan. Bayangkan anak-anak hari ni macam mana dia passing anak-anak, passing mak dia ni, tak boleh jaga. Wal'iyadzubillah. Kita pun minta jauh sebab mak ayah kita lah ni boleh lagi urus diri sendiri. Esok-esok mari dia sakit ke apa ke, tak ada orang jaga dah, macam mana keadaan kita ni? Terah ni dia jaga mak ayah dia, pak dia jaga. Kita hari ni berasa tak leh sikit, hatta rumah orang tua kan. Seorang mak dia boleh jaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak ataupun pak dia. Tu kita. Kita minta jauhlah kepada Allah Ta'ala. Jangan jadi macam gitu. Sampai nak pasing-pasing anak. Mulah jaga. Aku tak boleh. Tok laki aku tak bagi. Ini macam-macam lah alasan yang kita bagi kan. Sebenarnya bila mak kita ni dia nak dijaga tu, sebenarnya pintu kebaikan Allah Ta'ala buka luah kepada kita. Takdir kata kena jaga, maka sepatutnya kita bersyukur. Sebab apa bersyukur? Sebab waktu ni lah aku nak balas balik segala jasa mak aku ataupun ayah aku kepada aku yang membesarkan aku dari sejak kecil dulu. Seolah-olah rasa macam tamak, biar aku seorang sudah, aku tak boleh bagi kat Mika. Macam tu, seolah-olah rasa macam tu. Kena ada rasa macam tu. Maksudnya aku nak buat baik untuk mak aku. Kalau Mika tak boleh jaga, ikut Mika. Tapi aku nak. Sebab apa? Sebab bila mak ayah kita tak ada dah, kita hilang satu doa yang berkat dari Allah Ta'ala, iaitu mak ayah kita. Maka
Ketika mereka masih ada ni, khidmatlah sungguh-sungguh, jangan menyesal di kemudian hari. Serupa orang mari dia pintu kebaikan tu, serupa orang mari kat kita nak minta sedekah. Bak dia tipu tak tipu tu cerita lain kalau kita tak tahu. Kalau kita terang-terang tahu dia ni memang kaki scammer, tipu, hak tu jangan berilah. Tapi kita memang tak tahu dia ni siapa. Sebenarnya kata guru saya, Allah Ta'ala dah buka dah pintu sedekah kepada kita. Tapi kita ni banyak songeh. Sebab memang tak mau bagi pun, banyak songeh. Tapi kalau betul-betul nak cek dokumen ke apa ke, itu tak apalah. Kan? Tapi kalau kita niat memang tak mau bagi, dia bagi alasan macam-macam. Sebenarnya orang bila mai minta sedekah kat kita, itu pintu sedekah Allah Ta'ala buka. Kita nak cari tabung, malah Allah Ta'ala hantar peminta sedekah. Bak dia tipu tak tipu, itu cerita lain. Kalau betul dia tipu, dia dengan Allah. Tapi kalau kata kita dah dapat pahala bersedekah tu, kan? Tapi kalau tahu betul-betul tipu, tak bolehlah kita bagi. Sebab kita menggalakkan pula. Tak bolehlah. Macam orang duk gunakan budak-budak di RNR. Apa ni, kalau kan tadi taat pada suami kan? Ya. Macam kalau nak belah mak suami tak bagi macam mana? Belah mak suami tak bagi. Itu yang satu masalah tu. Dia kena faham. Macam mana? Mak mentua dia, walaupun bukan mak kandung dia, tetapi bila menikah dengan kita, menikah dengan anak dia, maka mak mentua tu seperti mak sendiri. Walaupun nikah walaupun cerai mati ke cerai hidup ke, sampai bila-bila dia tetap jadi mentua kita, yang orang kata mahram, muabbad. Jangan kata bekas mentua, tak ada. Istilah bekas mentua tak ada. Walaupun demo tu bercerai dengan anak dia sekalipun, bekas tak ada istilah bekas mentua. Dia tetap mentua. Maksudnya bahasa kampung kata apa, tak jatuh semayang kalau setuh, kan? Jadi si suami kalau dia nak halang, itulah kalau bahasa kita kata macam tak ada hati puruk lah. Maksudnya dia kena faham mak mentua dia tu macam mak dia juga. Kalau nak cerita dahulu kan, hak tu memang kena ikutlah akur dengan suami. Tapi dari sudut lain, suami tu kena faham yang mak mentua macam mak dia. Kalau kata isteri nak jaga, sepatutnya dia bersyukur, seolah-olah macam dia jaga mak dia. Mungkin mak dia dah tak ada, masa ni lah dia nak khidmat, mak dia tak ada dah, maka dia khidmat kepada mak mentua dia, kan? Sebab contoh macam suami kata, aku tak boleh beri, tak izinkan mu pergi rumah makmu. Dari segi hukum, isteri kena ikutlah suami tu, kan? Dari segi hukum, isteri kena ikut. Suami kata tak boleh pergi, kena ikut, tak boleh pergi, jangan pergi, tak boleh keluar rumah. Tapi dari segi sudut lain, hubungan kita sesama manusia, kan, suami dia takkanlah sampai macam tu. Tak bagi pergi rumah mak dia sendiri, mak mentua dia ni, isteri nak pergi rumah mak dia sendiri, dia tak ada lah sampai macam tu. Tapi kalau ada juga, maka isteri tetap kena dengar cakap suami. Macam isu ni, kalau ikutkan memang kena akur lah. Kalau kata suami tu tak mau, dia tak mau belah, dia tak mau, saya tak mau ada mak ni, tak mau ada dalam rumah ni, menyusahkan saya, macam-macam lah dia merepek. Tapi dari sudut yang lain, suami tu, kan, dia orang kata apa, dia layan mak mentua tu macam mana dia layan mak dia sendirilah. Kalau dia sanggup, pandai-pandai fikirlah, kan? Boleh kira tu, boleh deh. Tapi tu dah, dari segi hukum mak mentua macam mak sendiri, dia muabbadan, mahram dia tu muabbad punya, selama-lamanya. Kita tak boleh dah menikah dengan mak mentua, walaupun cerai dengan anak dia, tapi sampai bila-bila pun muabbad, selama-lamanya. Tidak boleh dah. Jadi macam mana? Maksudnya apa? Maksudnya macam mak kita dah. Walaupun dia bukan lahirkan kita, tetapi dari segi hukum nak kena jaga tu, kena faham. Tu jadi kena faham. Tok laki pun kena faham benar tu. Habis kat mana dah tadi? Dia ajaib ni. Maka Sayyidina Umar ni bila tengok
situasi perempuan ni ajaib, dia kagum. Kagum Sayyidina Umar dan berkata, ya Sayyidina Umar tu, adakah kamu adakah kamu ni siapa? Kamu ni apa nama sahabat-sahabat tadilah, hak duk ikut sekali tu kan. Sahabat-sahabat Nabi kan dia bawa sekali macam pengiring dia tu, bukan pengiring lah, kawan-kawan dia tu ikut sekali. Adakah kamu tahu bahawa sungguhnya perempuan ini mendatangkan ia perempuan tu akan hak bapa. Maksudnya Mika tengok, Min nak tunjuk kat Mika tengok orang perempuan ni, dia ni kira dah mendatangkan hak bapa dia dah ni. Sebab apa? Dia jaga pak dia ni teruk macam ni sekali. Orang belum tentu lagi semua orang boleh jaga pak dia ataupun mak dia macam ni. Nak kena basuh berak ke, basuh kecing ke, urus kalau kata berselerak habis, berak merata-rata nak kena basuh ke apa ke, bukan semua orang boleh buat. Maka tengok orang perempuan ni, Mika tengok, dia ni telah mendatangkan. Ini maksudnya Sayyidina Umar pujilah. Hak bapa dia tu, dia kata, maka sembah mereka itu. Maksudnya, maka sahabat-sahabat Nabi pun jawab balik, bala ya amiral mu'minin. Bahkan betul sangat, sudah tentulah, dia ni memang betul-betul, memang A lah perempuan ni, mengiyakan, bala ya amiral mu'minin. Depa ni mengiyakan kekaguman, pujian Sayyidina Umar kepada perempuan tu. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, dan aku berkata seperti yang demikian itu jua. Sayyidina Umar kata, macam mana Mika duk kata tu, aku pun kata macam tu juga. Dia kata bahawa sungguhnya ia perempuan tu mendatangkan akan haknya dan serta ziyadah. Dia kata perempuan ni memang betul, dia betul telah menunaikan hak dia kepada ayah dia. Hak ayah dia ke atas diri dia ni, si anak perempuan ni, Sayyidina Umar kata dia telah mendatangkan hak bapa dia ni. Bahkan Sayyidina Umar kata apa? Dan serta ziyadah. Dan juga bukan kata mendatangkan hak, serta ziyadah. Ziyadah ni maksudnya melebihi hak yang sepatutnya. Maksudnya orang lain tak buat dah, tapi dia boleh buat. Maksudnya ziyadah, melebihi hak. Bukan biasa-biasalah orang perempuan ni, dia kata. Maka kata perempuan itu, jadi perempuan itu bila dengar Sayyidina Umar, sahabat-sahabat Nabi yang lain duk puji dia, dia kata apa? Maka kata perempuan itu, tersalah engkau. Tersalah pula dah. Macam mana? Puji ni dah. Kita nampak ke kira A lah ni. Nak cari mana dah orang perempuan jaga mak ayah macam ni. Tiba-tiba dia kata apa? Tersalah engkau. Maksudnya tersalah sangka. Salah sebenarnya, dia kata, ya amiral mu'minin, wahai amirul mu'minin, dia kata, kerana belum lagi aku bayarkan akan haknya ayah dia tu, bahawa sungguhnya, dia kata, aku belum bayar lagi sebenarnya. Memang nampak teruk dah, dia kata, aku duk jaga ni, makan minum apa semua ni, jaga nampak teruk dah, dia kata. Bahawa sungguhnya adalah bapakku itu memeliharakan ia bapakku akan daku. Lepas tu dia cerita. Dia macam throwback orang panggil, ataupun flashback balik. Dia cerita bagaimana pengorbanan ayah. Yang kata pengorbanan seorang ayah ni, dia kata bapa aku itu, dia kata, memeliharakan ia bapa aku akan daku, dia kata, dan berdirilah ia bapa aku dengan segala asbabku. Dia beritahu, pak aku lah hak belak aku daripada kecil ni. Mungkinlah mak dia meninggal masa kecil dia kan, pak dia lah yang jaga dia, pelihara dia kata. Dan berdirilah ia dengan sebab segala asbabku, dia kata. Asbabku ni maksudnya apa? Iaitu dia berkorban. Si ayah ni berkorban dalam membesarkan si perempuan ni. Tu maksud dia. Dan berkhidmat ia bapakku akan daku, serta mencita-cita ia akan hidupku. Pak aku ni korban untuk aku, dia khidmat untuk aku. Nak apa?
menangis tengah malam nak susu, mengantuk tak kira, mengantuk tak mengantuk, buat susu misalnya, kan? Orang lelaki ni jarang-jarang juga nak hebat ni macam ni. Kalau anak menangis tengah malam, dia terjaga, tapi dia gerak bini dia. Mu tolong settle, aku nak tidur balik. Tu kata. Tapi hak ni dia kata, pak dia lah uruskan semua. Yalah, mungkin mak tak ada. Mak tak ada ni, daripada kecil. Pak dia lah nak macam-macam. Basuh berak ke apa semua duk ni semua ni, bagi makan apa semua ni, dan aku berdiri. Lepas tu dia kata, serta mencita-cita ia bapa aku ni, dia kata, akan hidupku. Walaupun aku ni perangai macam-macam, dia kata, tapi pak aku ni tetap bercita-cita, mengharapkan supaya aku ni hidup. Tak pernah langsung dia kata, mu ni mati lagi bagus, dia kata. Tak biasa dia kata. Tapi dia selalu doakan, hidupkanlah anak, sihatkanlah anak aku ni, jadikanlah dia anak yang salihah. Doa setiap hari. Walaupun susah nak jaga anak ni masa kecil. Tak pernah pun mencita-cita pak dia ni bagi mati, dia kata. Dan enggan ia bapa aku ni daripada matiku. Memang dia tak bohlah. Siapa dia tak sayang anak. Walaupun buah terang mana pun, dia tak biasa nak kata, mu ni mapuh lagi bagus. Tak ada. Tapi walaupun dia rasa menyusahkan, kan? Tapi dia tidak pernah mendoakan anak dia ni mati lagi baik. Sayang. Macam mana buat perangai pun, teriak, duk tak duk menangis, duk tak duk nak nu, duk tak duk nak ni, tapi dia tidak pernah mencita-citakan anak dia ni mati. Dan aku khidmat akan dia ni. Dan aku, perempuan tu lah, aku khidmat akan dia bapa aku ni, dan aku berdiri memeliharakan atasnya. Lepas tu dia pun cerita, aku pun buat balik macam mana hak dulu masa aku budak-budak dulu ni, dia buat dekat aku ni. Lepas tu dia kata, aku pun ni, dia kata, khidmat akan bapa aku, dan aku ni berdiri memeliharakan atasnya. Dan tetapi aku mencita-cita aku akan matinya. Hak ni yang sedikit perbezaan dengan bapa dia, iaitu dia ada terdetik. Maksudnya mencita-cita tu dia terdetik dalam hati dia. Bila dia rasa sangat-sangat menyusahkan, dia kata apa? Pak aku ni terdetik. Bukan dia kata sungguh, tapi bila dia dah tension, kan, dia main tension dia main depresi, tekanan perasaan, terdetik dalam hati dia. Dia kata, kalau pak aku ni mati lagi bagus, dia kata. Terdetik. Sebab tekanan perasaan, sebab ialah dah tua, perangai macam-macam. Itulah dia kata, dan telah tu. Maksudnya itulah bezanya dia dengan pak dia. Pak dia tak pernah mengharapkan dia mati, tetapi dia terdetik. Jadi kisah ni apa dia? Kisah ni macam mana nak kata, nak bagi semangat tu? Maksudnya apa? Teratu punya hebat dia khidmat kepada ayah dia. Kita ni nampak ni habis rank lah orang perempuan macam ni nak cari mana dah jaga mak ayah dia macam ni. Nampak hebat sebab apa? Dia nak tunaikan hak ayah, hak mak ke atas dia tu. Sebab dia tak menikah lagi, kan? Dia bukan menikah pun dalam ni. Kita nampak hebat ni. Tapi tiba-tiba dia rasa, aku tak tunaikan lagi sebab ada benda yang aku terdetik supaya kalau mati lagi bagus. Kita nampak orang, kan, kisah ni macam mana besarnya tanggungjawab ayah ni, hak anak ni kepada ayah dia ni. Maka dia nak beritahu kata apa? Bila dibandingkan dengan suami, maka dengan suami kamu lebih-lebih tu lagi. Hak tu lah. Faham Imam? Dengan ayah ni kita rasa hebat dah jaga apa semua ni. Dengan suami lebih daripada tu lagi. Sebab tu yang Rasulullah kata, mendahulukan hak suami kepada isteri berbanding dengan hak ibu bapa kepada anak dia. Maka dengan suami lagi-lagi lah dia kata macam tu. Masuk dah isyak. Sambung cerita sikit. Itulah kisah ni nak bagi tahu. Jadi kisah ni targhib, sebagai galakan, bagi gemar, bagi semangat kepada isteri, macam mana dia nak faham hak dia kepada ibu bapa dan juga tanggungjawab dia sebagai seorang isteri. Ada suami ni. Dia jaga ayah dia ni kira hebat lah. Tapi dia rasa belum lagi sebab ada terniat yang tak elok.
maka dengan suami kena buat lebih daripada tu lah, maksudnya dahulukan tu, besar lagi hak suami ke atas dia tu. Tapi cerita ni dia tak menikah, dia anak tunggal lah, anak dara tunggal, duduk dengan ayah dia, mak dia mungkin tak ada daripada dia kecil kan. Tu ialah kisah dia tu, nak bagi tahu kata apa besarnya tanggungjawab. Kita sambung sikit lagi. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas. Ahmad kat sini siapa? Bukan Ahmad orang Feldah, tapi Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Sebut madhab Hanbali. Inilah dia punya pengasas dia, iaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kisah Imam Ahmad Ibnu Hanbal ni ada kisah macam mana nak halau jin. Ada satu kisah ketika tu zaman dia ada orang kerasukan jin. Bila dah kena rasuk jin, panggil Imam Ahmad lah. Imam Ahmad tak dapat pi, dia hantar dia punya kasut. Kalau kita bahasa sandal lah, capal, selipar ke. Apa nama? Bagi kat kawan tu, tunjuk. Contoh dia kata, saya sibuk lah, ambil sandal saya lah, bawa pergi ke tempat yang kena histeria ke, kena rasuk. Maka tunjuk kasut tu, jin lari. Kita tera tu ada yuk sini. Nampak kasut, jin nampak kasut lari. Macam Sayyidina Umar, syaitan tak, kalau Sayyidina Umar lalu jalan tu, syaitan tak lalulah jalan tu. Sebab apa? Syaitan takut dengan Sayyidina Umar. Kan? Jadi kisah ni, jin ni bila dia nampak kasut terompah ataupun sandal lebih kurang lah, Imam Ahmad ni dia lari, dia keluar daripada kawan tu lah. Lepas tu bila Imam Ahmad dah wafat, berlaku lagi kerasukan ni kan, mereka pun buat style macam Imam Ahmad lah, tunjuk sandal. Ni orang lain pula lah, dia tunjuk sandal tu, jin tak kata apa. Jin tak kata. Maksudnya apa? Bukan sebab sandal tu, tapi sebab Sayyidina Imam Ahmad tu. Bukan sebab sandal, bukan sebab dia takut kat sandal tu, tapi sebab diri tuan empunya sandal tu Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tahu kalau Imam Syafi'i kita nak cuba, try lah rawat orang macam tu. Demo ni guna ruqyah lah, macam-macam baca ni macam ni, hatta kasut saya kata. Baik, ini Imam Ahmad lah. Imam Ahmad dia yang meriwayatkan hadis ni lah. Daripada siapa? Imam Ahmad ni bila sebut Hanbali tu bukan nama dia, nama pak dia. Sebab banyak imam-imam dalam fiqh, dalam hadis, dia menggunakan gelaran, bukan kadang-kadang bukan nama dia. Contoh Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i ni memang nama betul dia Syafi'i. Betul tak? Nama betul Syafi'i, Muhammad Syafi'i. Tak, Syafi'i saja. Kita beruntung sebab berimamkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama dia Muhammad bin Idris. Syafi'i ni nutuk dia generasi ke berapa. Tapi nisbah kepada tok dia. Macam Imam Abu Hanifah, bukan nama dia Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Sebut kata madhab Nu'man bin Thabit mungkin kita tak kenal, tapi kalau sebut madhab Hanafi, kita kenal. Kan? Itulah nama. Tapi kalau tak tahu nama sebenar pun tak apa, tak jadi masalah. Tapi kalau Imam Syafi'i kita nama betul dia. Mengeluarkan oleh Ahmad, dia kata apa nak dia? Mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas. Anas ni siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat Nabi yang dia daripada kecil duduk dengan Nabi. Dia jadi macam khadam lah. Khawaidim. Dia jadi khadam bagi Nabi. Sebab memang mak Sayyidina Anas bin Malik ini mewakafkan, dalam bahasa kita lah, mewakafkan anak dia masa tu kecil lagi jadi khadam kepada Nabi. Sebab itu Sayyidina Anas ni dia banyak meriwayatkan hadis sebab dia selalu duduk dengan Nabi. Dia khidmat kepada Nabi. Sebab tu dia banyak meriwayatkan hadis.
Dia buat macam-macam. Daripada umur dia kecil lagi, dia dah khidmat. Ambil. Telah berkata ia Anas lah, adalah ahli bait daripada Ansari, daripada Madinah. Ada bagi mereka itu ahli bait daripada Ansari itu unta. Kalau kata ada pen tu, tulis itu unta. Kan? Buat palang tu apa? Penanda tu unta, tulis atas tu unta. Yang menuangkan, bukan menerangkan. Kalau dalam kitab ada ra tapi bukan menerangkan, tapi menuangkan. Wow kat situ. Jadi kalau kita baca, adalah ahli bait daripada Ansari, ada bagi mereka itu unta yang menuangkan. Mereka itu ahli bait dari Ansari itu, atasnya akan air. Atas unta tu maksudnya apa? Orang Arab ni, dia bawa depa ni menunggang unta ni untuk apa dia kata? Menuangkan air ni maksudnya apa? Orang Arab ni zaman tu dia nak jerih pokok. Dia bawa main ayak duduk atas unta, lepas tu dia jerih pokok daripada unta tu. Faham tak? Contoh pokok kurma kan. Dia lalu atas batas tu, laluan tu. Lepas tu jerih pokok. Lepas tu yang dia kata tu, ahli bait daripada Ansari ni dia kata apa? Menuangkan mereka itu atasnya akan air. Hingga katanya Anas tu, maka tak kala memandang unta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya berhadaplah ia unta itu kepadanya, ya Nabi, hingga tersungkur ia unta tu, hal keadaannya sujud unta itu. Jadi ketika tengah duk ralik, duk siram pokok duk atas unta ni, depa ni duk atas unta duk siram pokok ni, Rasulullah nampak, unta ni nampak Rasulullah. Bila unta ni nampak Rasulullah, maka unta ni automatik dia kata, bila nampak Rasulullah duduk dekat dengan dia, mau duduk depan dia, memandang unta itu kepada Nabi. Dia kata, memandang unta itu kepada Nabi, nescaya berhadaplah ia kepadanya hingga tersungkur. Maksudnya unta bila nampak Nabi, terus tak kalih kot lain dia, terus tanda hormat kepada Nabi ni. Dia tengok Nabi duduk hingga tersungkur ia, hal keadaan sujud unta itu. Ini kita antara mukjizat Nabi. Contoh kita lah, kalau kita lah, lembu duduk lalu tepi jalan tu, tiba-tiba nampak tu Imam Syafi'i kita, terus senyap tengok, terus tunduk sujud. Lebih kurang macam tu lah, karamah. Mana tahu karamah Imam Syafi'i kita. Kalau orang selain daripada Nabi dan Rasul sebut karamah, Nabi dan Rasul sebut mukjizat, waliullah disebut karamah. Lepas tu unta ni pun dia tersungkur dalam keadaan sujud antara hadapan Nabi tu, maka berkata baginya oleh segala sahabat. Maka bila sahabat tengok situasi itu, unta duduk tengah siram pokok, duduk tengah bawa sahabat Nabi yang lain, tengah duduk siram pokok, atas dia duduk jalan gedek. Tiba-tiba unta ni nampak Nabi, berhenti tengok, terus tersungkur dalam keadaan bersujud. Maksudnya dia hormat Nabi sungguh. Situasi itu sahabat Nabi nampak, maka dia kata apa? Ya Rasulullah, ini binatang tiada berakal, sujud ia binatang tidak berakal itu bagi engkau, dan kami sekalian ini semuanya kami ini mempunyai akal, maka kamilah yang terlebih sebenarnya bahawa kami sujud bagi engkau. Kan? Bila sahabat-sahabat tengok situasi itu, dia kata, binatang hak tak ada akal fikiran ni pun bila nampak Nabi sujud, maka kami ni hak ada akal fikiran ni lebih-lebihlah boleh sujud kepada engkau. Macam tu. Maka bersabda ia Nabi itu, tiada patut sekali-kali jika seorang manusia itu bahawa sujud ia manusia bagi manusia, dan jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan itu bahawa sujud ia bagi suaminya, kerana sangat besar haknya itu atas isterinya. Kan? Ni dia point ni hak lah ni lah, nak cerita macam mana macam sebelum-sebelum ni, hadis yang sebelum-sebelum ni kan,
Bagaimana Nabi kata kalau tak boleh sujud sesama makhluk, tak boleh. Kata ulama, kalau kita rukuk dengan hormat, dengan niat rukuk, kita hormat manusia sampai parah rukuk, haram hukum dia. Tapi kalau sampai sujud, wal'iyadzubillah, boleh jatuh akidah. Boleh jadi kafir, wal'iyadzubillah. Kalau betul-betul nak hormat kepada manusia pun sakat. Sakatnya tu lah. Jangan sampai macam rukuk tu tak boleh. Apatah lagi sujud, lagilah tak boleh, kerana sujud ini hanya kepada Allah. Itulah poin dia, maksudnya besarnya hak suami ke atas isteri ni. Kalaulah boleh sujud kepada manusia, aku akan suruh perempuan ataupun isteri itu sujud kepada suami. Tu. Kita habis sikit lah. Dan jikalau ada pada tapak kakinya, tapak kaki suami tu lah, hingga sampai kepada tengah kepalanya pun yang jadi najis ia sebab nanah dan darah, kemudian berhadaplah oleh isterinya itu akan dia suami itu, maka menjilat-jilat akan suami itu, jilat tempat luka tu kan, daripada tapak kaki tu yang diceritakan, daripada tapak kaki sampailah tengah kepala, dia kata penuh dengan apa? Penuh dengan nanah, dengan darah. Kemudian isteri ni pi duk mengadap situ dan jilat-jilat tempat tu, sungguhnya belum lagi mendatangkan hak suaminya, belum lagi sampai tu. Tapi macam saya sebutkan sebelum ni, walaupun besarnya hak suami atas isteri, tapi jangan duk suruh isteri ni balik kerja habuk, getah sekerak penuh di tangan, mai jilat Ustaz getah sekerak ni kotor tangan ni, jangan. Memanglah kita kata besarnya hak suami kat atas isteri, tapi ni benda-benda najis apa semua ni jangan duk suruh sampai suruh jilat lah ke apa semua, bukan. Bukan tak boleh paksa atas nama mu kena ikut aku ni suamimu, tak boleh. Ini nak cerita betapa besarnya. Tu. Habis faham deh tu. Baik, kita jumpa insya-Allah nanti pula deh. Kita berhenti kat situlah. Kemudian kata thumma qala, kemudian kata dan telah berkata oleh setengah ulama, wajiblah atas perempuan mengekali malu, wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi saya minta maaf banyak-banyak, terkasar bahasa, mengguris perasaan. Apa yang baik itu datang dari Allah, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya itu datang dari Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم.